dalam satu Malaysia dan Malaysia pada ini. InsyaAllah pada hari ini kami akan menguruskan tajuk Tu aku nak kena stay etika dan peradaban dalam Aturan Malaysia. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ini diberi Muhammad Nabil Mazuki. Muhammad Kamil. Saya Muhammad Izmiman bin Jamaluddin. Saya Rafi bin Muhyiddin. Saya Muhammad Sufi Salih bin Mansur. Misi kandungan yang terdapat dalam slide ini ialah pengenalan etika dan peradaban secara am, susul masa pembentukan etika dan peradaban berdasarkan zaman pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial, definisi etika, contoh etika, definisi peradaban, kepentingan etika dan peradaban, perhatian etika dan peradaban, dan yang akhir sekali ialah penutup. Okey, kita akan mulai daripada pengenalan etika dan peradaban secara am. Etika diperoleh daripada perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud sifat, sikap, adab yang menentukan tingkah laku satu golongan. Sejauhnya pengurusan mentafsirkan etika sebagai sains moral dan prinsip-prinsip moral. Etika adalah topik yang kompleks dan sering diperdebatkan. Ada satu prinsip yang diterima secara universal iaitu secara menyeluruh. Etika ni berbeza berdasarkan kita punya budaya, agama dan individu. Kerana setiap individu itu mempunyai etika yang berbeza, kepercayaan etika yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa prinsip etika umum yang diterima secara terbuka. Antara ini ialah menghormati maruah. Menghormati maruah ini maksudnya ialah semua manusia mempunyai hak untuk dihormati. Seterusnya ialah keadilan. Semua orang harus diperlakukan secara adil dan saksama tanpa mengira bangsa, budaya ataupun kaum. Yang seterusnya ialah melakukan kebaikan. Kita harus berusaha berbuat baik kepada orang lain tanpa mengira itu punya kaum. Dan yang terakhir ialah autonomi. Kita harus menghormati hak orang lain untuk membuat pilihan mereka sendiri. Contohnya sebagai jika seorang itu membuat pilihan, dia tak perlu membantah. Kita perlu hormat dia punya keputusan kerana dia ada hak untuk memilih satu tersebut. Antara aspek utama etika ialah kehidupan baik, iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh ramai ahli falsafah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada definisi peradaban secara am. Peradaban berasal daripada kata dasar bahasa Arab iaitu adab yang bermaksud tingkah laku serta tutur kata yang sopan, budi bahasa, budi pekerti yang baik. Peradaban ialah masyarakat. Peradaban boleh dikatakan sebagai sama ada dengan tamadun, ialah masyarakat yang kompleks yang telah membangunkan budaya sains, industri dan kerajaan yang tinggi. Peradaban ini mempunyai beberapa ciri iaitu pembadaran. Biasanya disirikan oleh kehadiran bandar iaitu perempatan besar dan padat penduduk yang menyediakan lokasi pusat untuk perdagangan dan kerajaan. Seterusnya ialah pertanian. Peradaban juga biasanya berasaskan pertanian yang membolehkan pengeluaran lebihan makanan yang boleh menyokong populasi yang besar dan perubahan kerja yang kompleks. Dan yang terakhir sekali ialah kerajaan. Tamadun iaitu peradaban juga biasanya disirikan oleh pembangunan kerajaan yang menyediakan sistem undang-undang dan ketenteraman yang membolehkan perwujudan bersama secara aman bagi sejumlah ramai orang. Dan yang terakhir sekali ialah peradaban ditafsirkan sebagai keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani suatu bangsa atau masyarakat. Berikut adalah susun masa pembentukan etika dan peradaban. Mula pra-kolonial iaitu zaman sebelum dijajah. Etika pemakaian dan cara makan dibudayakan ketika itu. Lepas tu masuk zaman kolonial iaitu zaman penjajahan, di mana negara dijajah oleh negara seperti Jepun, Eropah, Jerman dan sebagainya. Oleh itu etika pemakaian, percakapan dan cara makan telah diubah oleh pendatang-pendatang asing yang telah mempengaruhi kita punya segala aspek-aspek ni lah. Jadi yang ketiga pasca kolonial. Pasca kolonial ialah zaman era kemodenan
di mana etika telah bercampur baur menyebabkan nilai yang sebenar merosot. Contohnya, nilai bercakap, nilai adat resam semua telah diubah oleh pengaruh-pengaruh luar. Okey, sekarang kita akan masuk kepada definisi etika. Apa itu etika? Apa yang maksud etika? Etika berkaitan dengan konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan juga keadilan. Etika juga teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik. Etika juga terbahagi berdua, iaitu etika deskriptif dan juga etika normatif. Apa itu deskriptif? Disiplin yang membicarakan sistem moral yang diikuti setiap individu atau golongan serta berbeza mengikut perbezaan individu, masa, tempat ataupun keadaan. Dan apa pula etika normatif? Apa maksud dia? Iaitu menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Ia juga mencadangkan sistem etika yang standard berpandukan sistem yang sedia ada. Contohnya, etika pemimpin dan etika perubatan. Okey. Contoh etika, di sini ada 4 etika. Okey. Yang pertama, etika tempat kerja. Etika tempat kerja ni salah satu macam syarat untuk bukan syarat, peraturan ketika di tempat kerja. Contohnya, menepati masa. Menepati masa bukan saja di tempat kerja, kita boleh fokus pada setiap kali kita masuk sesuatu tempat atau program mesti ada masa. Jadi perlu menepati masa. Amanah salah satu sifat Rasulullah SAW yang kita perlu tekankan dalam diri kita. Yang ketiga ialah bertanggungjawab. Bertanggungjawab ini bukan saja pada satu masa, iaitu pada setiap masa sebagai anak dan sebagai anak, sebagai suami, sebagai isteri dan sebagainya. Okay. Yang kedua, etika sukan. Etika sukan yang pertama, tidak membawa hal peribadi dalam perlawanan. Ini kita tekankan kepada pemain. Pemain tidak membawa hal peribadi dalam perlawanan. Sebagai contoh, mentang-mentang orang ni dia tengah main bola, orang ni ada hal peribadi. Dia pergi tackle orang ni sampai cabut kaki dia sebab dia bawa hal peribadi dalam perlawanan. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Sebab etika sukan ni kita kena patuhi. Yang kedua, tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah ni kita boleh fokus pada pengadil lah. Pengadil ni mentang-mentang anak dia dalam perlawanan tu, dia bagi anak dia menang lah sebab anak dia dalam tu. Okey. Yang ketiga, etika menggunakan teknologi. Berkomunikasi secara berhemah. Sebagai contoh, kita nampak sekarang berkomunikasi ni dalam komen lah. Dalam komen bukan main hebat lagi, cerita semua, ajak gaduh semua. Bila jumpa depan-depan, mana-mana kucing dan sebagainya. Yang kedua, tidak menyebarkan maklumat palsu. Maklumat palsu ni bukan saja memberi kesan buruk kepada diri kita, tapi kepada orang sekeliling juga. Bila kita ingat maklumat betul tapi rupanya palsu, tapi kita dah menyebar, jadi orang lain akan percaya maklumat tu dan rupanya tidak benar dan sebagainya. Yang ketiga, tidak menyebarkan virus. Virus ni bukan semua orang boleh sebarkan, dia setengah orang je macam hacker semua tu. Jadi virus ni boleh menyebabkan maklumat peribadi kita tersebar. Yang keempat, etika perniagaan. Etika perniagaan seperti kita tahu, Islam mengamalkan sifat adil. Ihsan ni iaitu belas kasihan. Contohnya macam orang miskin, dia nak beli makanan, tapi dia mungkin tak cukup duit. Kita kena ada belas kasihan lah. Macam ihsan, bagi dia makan dulu, bayar kemudian, ataupun bagi harga murah macam tu lah. Yang ketiga, tiada unsur riba. Yang keempat, tiada barang-barang haram yang dijual. Okay. Dan seterusnya ada iaitu dari sisi peradaban. Dalam bahasa kamu berada di situ dikenali halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa. Kurang adab, tidak tahu adat, kurang sopan. Beradab, baik budi bahasanya, sopan. Orang yang beradab tidak akan menunjukkan seorang boleh berkata kasar ni apa je. Beradab telah bagi tingkat kehidupannya, peradaban, sistem dan perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan suatu. Peradaban juga diberikan maksudnya lain, kehidupan bermaju dan telah mencapai taraf kemajuan manusia.
kemajuan manusia dan seperti kemajuan dalam segi agama, kesenian, sains dan pencapaian dalam ekonomi dan politik. So, secara mudahnya peradaban ni seperti tingkat maju negara lah. Sebab kita ni ada beberapa jenis peradaban. Ada peradaban alam Melayu, peradaban Asia. So, bila berlakunya peradaban seperti kita dijajah ni, banyak peradaban yang kita dapat seperti kat Pulau Pinang, wujudnya bina-binaan yang baru. So, wujudnya adat orang Melayu, adat Resam. Faham? Okay, thanks. So ni adab Islam. Pada masa kamus pelajar edisi kedua, adat yang menjadi kebiasaan kepada suatu kaum. Sebagai contohnya, adat Islam berkaitan perkahwinan, berisik dan bertunang. So dalam negara Malaysia ni kan kita ada Melayu, Cina dan India. So daripada situ banyak adat Islam mereka lah. Ada seperti kita berisik apa semua tu kan, macam tu lah. Okay, seterusnya ada istiadat. Pada masa kamus pelajar edisi kedua, berbagai adat yang diikut, berbagai adat dan kebiasaan majlis rasmi untuk menyambut suatu peristiwa seperti pertabalan, perkahwinan, berbagai adat dan peraturan yang diikuti. Biasanya ini berlaku kepada orang-orang yang bangsawan lah, macam agung kan. So, diorang akan adakan satu protokol yang ketat. Maksudnya, keselamatan agung tu terjamin. Jadi ada istiadatnya untuk, sebagai contoh, hari pertabalan yang di Pertuan Agong. Okey, saya akan teruskan pembentangan ini dengan tajuk kepentingan etika dan juga peradaban. Kepentingan terdapat banyak kepentingan etika dan peradaban, tapi pada hari ini kita akan terangkan 4 sahaja, iaitu kepentingan etika dan peradaban. Yang pertama ialah supaya sebuah keluarga saling menghormati antara satu sama lain. Berikut merupakan kepentingan etika dan peradaban bagi sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang mempunyai amalan etika yang tinggi bukan hanya wujud perasaan tanggungjawab yang tinggi dan saling menghormati antara satu sama lain, malahan berjaya mewujudkan suasana mesra, aman, harmoni dan juga keadaan dia tu tidak akan berpecah belah. Semuanya akan stabil saja. Tidak akan ada naik ada turun. Semuanya akan straight saja. Dan kita pergi yang kedua ialah kepentingan etika dan peradaban, iaitu supaya sesebuah masyarakat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Berikut merupakan kepentingan etika dan peradaban kepada masyarakat dan juga negara. Dengan adanya individu, keluarga dan organisasi yang beretika tinggi, masyarakat dan negara juga turut mencapai faedahnya. Alright, kita akan bergerak ketiga, iaitu supaya dapat membina sebuah negara yang maju dan sejahtera. Berikut merupakan kepentingan etika dan peradaban bagi sebuah negara. Macam saya beritahu tadi, jika ada masyarakat yang beretika tinggi dan keluarga yang beretika tinggi ataupun organisasi yang beretika tinggi, dan itu akan membina sebuah negara yang aman, harmoni dan juga sentosa. Dan kita pergi kepentingan yang last sekali ialah supaya dapat melahirkan individu yang memiliki kepribadian yang tinggi. Itu merupakan kepentingan etika dan peradaban bagi kategori individu. Seseorang yang beretika akan dapat menikmati keadaan fizikal dan juga mental. Orang yang beretika akan sentiasa menjaga tingkah lakunya agar tidak bertentangan ataupun melanggar peraturan-peraturan negara. Seterusnya penghayatan etika dan peradaban. Untuk penghayatan etika dan peradaban kita dapat lihat ikut peringkat individu, keluarga dan komuniti. Individu, keluarga dan komuniti merupakan struktur sosial asas untuk sebuah negara. Bagi melihat bagaimana etika dalam suatu masyarakat tersebut adalah dengan melihat kepada penghayatan etika dalam komuniti negara lah. Terbentuknya etika dalam komuniti itu adalah hasil terbentuknya etika keluarga. Dan pembentukan etika dalam keluarga merupakan hasil daripada didikan individu yang bergelar ibu bapa kepada anak-anak mereka. Jadi kalau kita lihat, dia berperingkat. Dan pembentukan etika yang pada peringkat individu, keluarga dan komuniti ini merupakan perkara yang sangat berkait rapatlah. Tidak akan adanya etika yang baik dalam masyarakat jika tidak berlaku penghayatan etika dalam kehidupan seharian bagi keluarga dan individu.
Okey, kita dapat melihat etika telah terbina dalam diri kita. Etika dalam keluarga dan etika dalam komuniti. Contohnya, etika bekerja sebab belajar. Biasanya etika yang baik dalam diri seseorang, keluarga dan komuniti sudah pasti akan mewarnai perabadian Malaysia yang baik. Dan tidak mungkinlah bila kita dapat etika yang tidak baik, etika yang tidak baik itu dia tidak mewarnai perabadian Malaysia. So etika yang tidak baik adalah ditolak oleh masyarakat agar perabadian kita tidak musnah dalam jangka masa yang panjang. Okay, dan yang terakhir, payah etika kita lihat mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Biografi negara kita akan dilihat mengikut faktor masyarakat, negara dan pasaran. Biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik akan menyebabkan kedudukan sesebuah negara dalam keadaan baik dan dihormati. Sesebuah negara nampak hebat dan megah oleh kerana keadaan masyarakat mempunyai peradaban tinggi yang mencorak pemerintahan sebagai kehidupan yang terbaik pada masa sekarang maupun untuk masa depan. Sesungguhnya masyarakat Melayu dapat membuktikan bahawa masyarakat yang beretika ni dapat meningkatkan peradaban sesebuah negara tersebut kepada tahap yang paling baik. Contohnya kalau kita dapat lihat, kita lihat daripada zaman-zaman Melayu dahulu. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu yang di mana dapat dibuktikan dengan kegemilangan peradaban pada zaman dahulu. Masyarakat Melayu dimuliakan dan disanjung oleh kerana agama menjadi asbab perjuangan mereka sepanjang zaman lah. Oleh kerana apabila agama tidak dipandang serius dalam kalangan masyarakat, maka masyarakat akan mencari perkara yang tidak berkait dengan Islam, maka Melayu dihina dengan penindasan dan penjajahan tersebut, penjajahan daripada kuasa-kuasa luar. Dalam ada sebuah bantuan ni kata, sopan dan santun, berkerti mulia, sombong dan takbur jangan diamal. Masyarakat madani penuh ceria, negara harmoni terus dengar. Dan yang terakhir, biografi negara yang baik akan membolehkan hal ekonomi yang menyebabkan pasaran berkembang dengan lebih besar. Okey, sekian. Okay. Dari segi